Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat semua. Saya Amirul dan rakan-rakan sekalian. Jadi saya Muhammad Aziz Muhammad Akbal dan Arik Rifki Irfan Sahrizal. Kami akan membentangkan tentang suku kaum Bugis. Tajuk yang kami pilih minggu lepas. Okey, pertama sekali, ini merupakan pakaian tradisional yang dipakai oleh suku kaum Bugis, dipanggil sebagai baju bodo, BODO. Baju bodo. Dia merupakan pakaian tradisi dan dia tradisional, dia lebih beratkan kepada golongan wanita suku kaum Bugis. Jadi pakaian ni selalunya dipakai ketika bila hari perkahwinan. Seperti yang kita boleh tengok sekarang ni, pihak wanita yang nampak lagi menyelah kan. Jadi dia suku kaum Bugis menitik beratkan kecantikan para wanita. Okey. Dalam topik ni, kami akan menceritakan tentang latar belakang, adat istiadat, pantang larang dan makanan tradisi. Okey, saya akan membentangkan tentang latar belakang dan adat istiadat, manakala Arik akan membentang tentang pantang larang dan makanan tradisi. Pertama sekali, latar belakang. Asal usul suku kaum Bugis ni berasal daripada Kepulauan Sulawesi dan merupakan suku kaum terbesar di selatan Sulawesi. Dia ada tiga bahagian, utara, tengah dan selatan. Jadi dia agama asal keturunan suku kaum ini, dia mengamalkan animism dan kemudian berhijrah kepada Islam bila datangnya para pedagang Islam daripada negara Arab. Animisma ni dia menyembah pokok, menyembah dalam gua, macam tu, matahari. Jadi suku kaum Bugis ni dia memberi pengaruh besar dalam pentadbiran negara Arab Melayu sebab dari zaman dulu lagi diorang mempunyai satu sifat yang bermaruah tinggi. Jadi bila menjadi pemimpin dalam satu tempat memang dapat pengaruh ramai orang. Contoh, kalau dalam zaman moden negara Malaysia, ada daripada para pemimpin kita merupakan keturunan suku kaum Bugis. Antaranya Perdana Menteri kita sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan bekas Perdana Menteri kita Tan Sri Najib Razak. Dan bila pada zaman Melayu dulu, suku kaum Bugis mempunyai hubungan yang baik dengan Sultan Johor. Macam kita tahu, kalau tahulah Kepulauan Sulawesi ni dekat dengan Johor. Dia mempunyai hubungan baik dengan Sultan Johor dan Sultan Johor membenarkan suku ni berhijrah ke Tanah Melayu melalui Johor. Dan sekarang suku kaum Bugis diklasifikasikan sebagai antara golongan Bumi Putera. Suku kaum Bugis bagi golongan lelaki, dia lebih masuk dalam kerjaya sebagai petani, pedagang dan juga nelayan. Dia merupakan sumber ekonomi untuk suku kaum Bugis yang terdahulu. Manakala perempuan hanya membantu para suami, membantu petani dan juga suri rumah. Jadi diorang sumber pendapatan untuk satu keluarga hanya bergantung pada pihak lelaki. Rumah diorang ni adalah rumah kayu yang bertiang. Cuba bayangkan macam rumah kayu biasa, tiang dia boleh sampai ada 3 meter pun ada. Fungsinya adalah untuk elak bencana, terutamanya banjir. Sumber makanan utama bagi suku kaum ni adalah beras, jagung, ikan, ayam, daging, sayur-sayuran, buah dan kopi. Macam kita tengok sumber makanan utama dia orang sama macam golongan Melayu sekarang kan.
Beras, ikan, ayam, daging, sayur. Jadi suku kaum Bugis ni memang beri pengaruh yang cukup besar lah dalam kehidupan Melayu zaman moden dan juga zaman dulu. Okey. Ni peta, kalau tak tahu, Selatan Sulawesi. Kat sini. Dia dekat dengan Sabah Sarawak. Tapi ada masa dia orang para pedagang suku kaum Bugis ni memang dia selalu pergi ke belah Singapura dan dapat hubungan baik dengan Sultan Johor. Di situlah mulanya dia orang mula merebak lah sepanjang semenanjung Malaysia. Okey. Kemudian adat istiadat. Dalam adat istiadat ni saya akan cerita 5 adat istiadat suku kaum Bugis. Yang pertama, si Gajang Leleng Lipa. Okey, si Gajang Leleng Lipa dia merupakan satu cara orang suku kaum Bugis, 2 lelaki yang bila mempunyai masalah dan diorang tak ada jalan penyelesaian, buat macam mana pun tak ada juga. Jadi si Gajang Leleng Lipa merupakan solusi terakhir bagi menyelesaikan masalah ni. Macam mana si Gajang Leleng Lipa ni berjalan? Dia bertarung menggunakan badik. Nanti saya akan tunjuk badik tu macam mana. Badik duduk dalam satu kain dan salah satu perlu tikam antara satu sama lain, atau dua-dua mati, atau dua-dua hidup dengan syarat kain tersebut koyak. Okey, kita akan tengok video ni. Dia orang tengah pegang badik di tangan, duduk dalam kain. Okey, seperti kita nampak kain tu dah terkoyak. Kiranya penyelesaian tu dah ada. Dua-dua hidup, kain sudah terkoyak. Jadi masalah dia orang sudah selesai. Macam tu je cara solusi terakhir dia orang. Kalau tak, salah seorang mesti mati, tak pun dua-dua pun mati. Okey. Tradisi yang seterusnya, Masalo Kawali. Okey, Masalo Kawali ni saya akan terangkan macam mana. Kalau kita di tanah Melayu, di Malaysia, kita ada permainan galah panjang kan. Jadi, suku kaum Bugis ni diorang ada galah panjang tak? Tetapi diorang ambil di peringkat lagi ekstrim. Diorang menggunakan badik untuk main galah panjang tu. So kan, galah panjang kita kena elak kan, daripada kena tersentuh semua tu kan. Tak, diorang guna badik bagi kena luka, tak pun tertikam pun boleh jadi. Fungsi Masalo Kawali ni dia dimainkan oleh lelaki golongan muda, remaja, pemula 20 tahun kan, untuk menjaga nama maruah diri dan juga maruah keluarga. Itu Masalo Kawali. Boleh tengok dekat YouTube lah kalau nak tengok macam mana permainannya. Seterusnya, tradisi pindah rumah. Okey, tradisi ni menarik. Pindah rumah. Okey, kita tengok video dia macam mana. Okey, seperti gambaran yang pertama, macam kita tengok ni, ramai beratur angkat rumah tu, rumah kayu, pindah pergi tempat lain. Okey, kita tengok video ni. Baik, kita percepat sikit. Okay, kita boleh tengok para lelaki je yang buat kerja semua ni. Angkat kayu rumah yang besar, buat pergi tempat lain. Inilah dinamakan tradisi pindah rumah. Okay, nampak? Besar rumah. Jadi memerlukan
mungkin semua orang kampung para lelaki untuk mengangkat rumah tersebut, pindah ke tempat lain. Dah tradisi yang cukup unik bagi orang suku kaum Bugis. Okey. Seterusnya, Angaru. Angaru. Angaru ni merupakan macam dilakukan oleh para pahlawan ketika dahulu dalam suku kaum Bugis, menunjukkan kesetiaan, maruah dan keberanian di hadapan raja suku kaum Bugis ketika itu. Dia menunjukkan macam sanggupnya, tumpahnya darah demi untuk si raja tu. Okey, kita akan tengok macam mana Angaru tu dilakukan. Di tangan ada badik. Itulah badik yang saya maksudkan. Seperti kita tengok, ni badik. Dia senjata yang kecil je. Seperti yang kita tengok, dia bagaikan berpidato di hadapan raja tersebut. Itu di zaman dahulu. Sekarang tradisi Angaru ni hanya dilakukan ketika majlis rasmi, terutamanya macam majlis perkahwinan di suku kaum Bugis dan juga majlis rasmi yang lain lah. Okay. Dan terakhir sekali, tarian Magiri atau dipanggil sebagai Mabisu. Tarian Magiri ni merupakan tarian yang cukup ekstrim. Saya pun tak tahu kenapa sampai sebegini kepercayaan suku kaum Bugis terhadap Eninisma yang masih ada dalam diri mereka, sedangkan mereka sudah berhijrah kepada agama Islam. Dan tarian Magiri ni dilakukan untuk menunjukkan kekuatan para wanita yang bermaruah, berani dan bersanggupan untuk menghidupkan suku kaum Bugis. Saya bagi amaran kepada sesiapa yang bagi amaran awal-awal, bagi yang tak suka macam suka nampak orang kena tikam ke, saya sarankan tak tengoklah untuk video ni. Okey, saya teruskan ya. Tangan wanita tersebut adalah keris. Tengok dia buat apa. Dia bagaikan menikam tangan dia. Sekarang dia letak di bahagian tengkuk kat bawah ni, tengah-tengah. Cukup ekstrim lah kalau kita tengok ni. Saya pun takut tengok.
Okey, itulah tarian Magiri. Siap untuk adat istiadat. Ini senjata utama yang digunakan oleh golongan suku kaum Bugis. Yang pertama yang ni, di bahagian kiri ini adalah badik. Badik asalnya mula di suku kaum Bugis mengikut sejarah dan mula merebak ke bahagian Asia Tenggara. Contoh di Malaysia, setiap negeri mempunyai badik tersendiri, jenis badik yang tersendiri. Di bahagian kanan adalah keris, juga digunakan oleh suku kaum Bugis. Baiklah, saya akan serahkan kepada Arik untuk menyambung. Terima kasih, Zik. Sekarang saya akan cakap pasal tentang pantang larang kaum Bugis. Pantang larang yang pertama, seorang perempuan menyanyi ketika memasak. Pantang larang seorang gadis menyanyi ketika memasak ni bagi mereka boleh mengakibatkan dapat suami yang tua lah. Tapi dalam Islam jodoh itu ditentukan oleh Allah lah. Namun contoh kita nyanyi kan masa tengah memasak, so boleh alio tu boleh terpecik keluar lah, boleh masuk ke dalam masakan kita lah. So kesimpulan yang dia nak cakap pasal pantang larang ni, dia nak cakap yang kita perlulah menjaga kebersihan lah. Tu je sebenarnya. Pantang larang yang kedua, perempuan tidak boleh tidur sampai tengah hari. Pantang larang ni sebenarnya nak cakap tentang kalau bangun lewat ni mencerminkan sikap yang malas lah. Sikap malas dan ganggu kerja, macam kita nak buat kerja kemas rumah ke, boleh mengganggu lah. Tapi kesimpulan yang dia nak cakap kat pantang larang ni sebenarnya bangun lambat ni boleh menyebabkan badan kita jadi lesu. Sebab itu kalau kita macam pergi nak masuk kelas tu mesti kita kena prepare awal kan, sejam awal. Macam itulah. Pantang larang yang ketiga, baring bertiarap. Baring selalu kita tengok kan kanak-kanak memang kalau baring bertiarap ke nanti akan ditegur oleh orang tua lah. Dia tegur lepas tu kerana apa orang cakap, orang tua cakap boleh menyumpah ibu kita mati cepat lah. Tapi sebenarnya dari sudut kesihatan kalau kita baring bertiarap kan dada kita boleh sakit perut ke kan, atau perut kan. Tapi dia nak cakap dalam pantang larang baring bertiarap ni supaya kita boleh mendidik anak kita menjadi insan yang berguna masa nanti dah besar dan tidak memalukan keluarga. Pantang larang yang keempat, remaja lelaki menggunakan penutup makanan. Penutup makanan ni contoh penutup kuali tu kita jadikan pinggan atau piringan untuk makan. Tapi kalau bagi mereka kalau makan guna penutup makanan tu akan menjadi kambing hitam terhadap sesuatu masalah. Tapi sepulangnya pakai penutup makanan tu kan tidak sopan lah. Tak ada sopan ketika makan makanan. Pantang larang yang terakhir, meninggalkan makanan atau minuman yang sudah terhidang. Meninggalkan makanan atau minuman yang sudah terhidang ni tanpa merasa kita macam orang kita datang rumah orang dah hidangkan makanan, dah susah payah, tapi kita tak rasa tu kan macam boleh menyinggung perasaan tuan rumah. Tapi walaupun apa pun kita jamah sikit pun tak apalah. Itulah pantang larang orang Bugis. Sekarang saya akan cakap tentang makanan tradisional. Makanan tradisional yang pertama adalah burasak. Burasak merupakan hidangan tradisional kaum Bugis. Makanan ini merupakan hidangan utama masyarakat Bugis menjelang hari raya atau hari raya Aidilfitri atau sebagainya lah. Ia merupakan nasi yang dikukus bersama santan dan dibaluti dengan daun pisang nipah. Kita makanan tradisional yang kedua adalah
Kapurung. Kapurung ni seakan makanan tradisional masyarakat Sarawak serta Brunei. Ia dibuat daripada tepung sagu tu lah. Yang benda ni tepung sagu. Macam ada tu kan. Okay. Makanan tradisional yang ketiga. Tanggar papet. Okay. Tanggar papet antara hidangan pencuci mulut semasa minum petang lah. Kebanyakan orang kaum Bugis selalu buat untuk minum-minum petang. Okay, maksud sanggar tu adalah pisang. Manakala papet tu pula adalah macam penyek. Kalau bahasa kita penyek. Gitulah. Okay, makanan tradisional yang keempat. Yang terakhir lah. Barongko. Barongko merupakan kuih tradisional suku kaum Bugis yang menggunakan pisang nipah dan dibungkus menggunakan daun pisang. Okay, biasanya barongko ni dihidang sebagai penutup untuk raja-raja seperti majlis perkahwinan diorang atau sebagainya lah. Itu makanan untuk penutup diorang lah. Okay. Inilah empat makanan tradisional. Tapi sebenarnya ada banyak lagi. Tapi saya buat tunjukkan 4 je lah dulu. Okay, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kawan-kawan saya, pada saya Amirul. Hari ini saya akan cerita sedikit tentang asal usul kaum Rau ataupun Rawa. Sejarah orang Melayu Rau ataupun Rawa ni bermula di kecamatan daerah kecil Rau Mapat Tunggul di dalam Kabupaten Daerah Pasaman, Provinsi Negeri Sumatera Barat, Indonesia. Duduk di sebelah utaranya pula bermastautin suku kaum Mandailing. Pekerjaan utama suku kaum Rau pada waktu itulah, mereka ni kerja mereka sebagai petani, dagang, pelombong, dan mereka ni pula mahir dalam bidang-bidang pentadbiran serta kerohanian agama. Okey, hijrah kaum Rawa ni ke Tanah Melayu dia ada 4 gelombang. Gelombang pertama ini bermula pada tahun 500 Masihi hingga 1400 Masihi, dan gelombang ini terdiri daripada golongan-golongan petani dan pemburu emas. Dan kita tahu masa waktu itu Tanah Melayu sangat terkenal dengan emas. Sebab itulah mereka ni berhijrah ke Tanah Melayu untuk memburu emas. Dan gelombang kedua ini saya akan cerita sebab pada memburu emas. Okey, gelombang kedua bermula pada tahun 1401 Masihi hingga 1600 Masihi, terdiri daripada golongan pedagang. Terutamanya pedagang emas. Tadi kan saya kata gelombang yang pertama tu mereka buru emas, dan gelombang kedua ni dan bila mereka dapat emas, lepas tu mereka mereka dagang di Melaka waktu itu. Dan kita tahu Melaka pada waktu itu sangat terkenal lah sebagai pusat pedagang Nusantara di Tanah Melayu ini. Mereka juga bukan takat dagang emas, mereka juga berdagang seperti kain dan ubat-ubatan. Okey. Gelombang ketiga ni bermula pada tahun 1601 Masihi hingga 1800 Masihi. Gelombang ketiga ni kebanyakannya terdiri daripada tokoh agama, pemburu emas, biji timah dan tentera upahan apabila dibuka pusat dagangan baru di Pulau Pinang dan Singapura. So lagi ramailah mereka mai kat Tanah Melayu ni untuk hasil untuk proses jual belilah perdagangan kan di Pulau Pinang dan Singapura selain daripada Melaka itulah. Okey, dan gelombang keempat ni dia ada berlaku
rajis sedikit. Ya pada kejadian hijrah gelombang 4 ni pada 1801 Masihi hingga 1900 Masihi. Masa ni mereka berhijrah secara beramai-ramai. Sebab apa? Sebab ada satu tragedi yang berlaku dekat kaum-kaum Rau ni apabila Bugis, orang-orang Minangkabau dan Belanda. Mereka ni berkomplot, mereka ni geng lah bersatu untuk membunuh orang-orang Rau yang terdiri daripada anak-anak Raja Rawa dari Rau Mapat Tunggul, Padang Nunang dan Pagaruyung. Mereka juga membunuh hulu balang dan pahlawan, ulama dan tokoh agama Islam terutama. Masa tu terjadi satu perang, iaitu Perang Padri pada tahun 1815 hingga 1833 di Sumatera Barat. Termasuk pakar-pakar dalam cari emas, bidik timah, hasil hutan, tukang-tukang rumah, tukang-tukang emas, besi, pesilat, lepas tu dengan dukun dan bomoh. Semuanya mereka bunuh. Itu saya tak tahu sebab apa mereka bunuh lalu. Okey. Dan saya akan cerita sedikit tentang sumpahan keturunan orang Rawa ni. Dia kat sini dia ada satu pantang larang yang sampai sekarang ni saya rasa masih dilakukan oleh orang-orang keturunan Rawa ni. Sumpahan ini bermula abad lalu apabila rakyat Pagaruyung di Bukit Siguntang, Sumatera mencari pengganti Raja Yang Mangkat. Raja Yang Mangkat ini mempunyai 3 anak anda. 2 daripadanya lelaki dan 1 puteri. 2 puteranya itu telah meninggalkan negeri itu. Seorang lari ke China, seorang lagi dia lari ke Rom. Rom. Okey. Lepas itu tinggallah anaknya yang puteri itu seorang. Yang puteri itu digelar sebagai Puti. Puti. Okey. Tapi masa dulu kan kalau kita nak cari raja kebanyakan kita cari lelaki. Sebab lelaki ni lebih bertanggungjawab, lebih berani daripada perempuan. Sebab tu rakyat macam masa tu macam takkan dia bukan tak mau, mereka macam tak percaya perempuan ni jadi raja sebab kebanyakannya semua raja mesti lelaki. Lepas tu lepas beberapa tahun yang lepas tu mereka ni melantiklah 2-3 orang raja. Lepas tu semuanya tak serasi dan raja-raja itu pun terbunuh dan meninggal lah. Meninggal, mangkat. Raja-raja tu semua mangkat sebab tak ada tak serasi untuk menjadi raja. Lepas tu lepas kelamaan tu ada seorang penilik ni. Seorang penilik ni dia menilik dan dia kata dia memberitahu rakyat bahawa mempunyai seorang saja yang layak untuk menjadi raja, iaitu anak kepada si Puti tadi. Tetapi kat sini ada masalah. Masalahnya si Puti tu, anak dia tu seorang puteri, perempuan lah. Lepas tu dia pun terpaksa sebab tukang rakyat terpaksa lah ambil juga puteri tu untuk jadikan raja sebab dah tak ada pilihan lain. Sebab penilik tu kata yang sesuai dan layak untuk jadi raja adalah anak dia. So rakyat ni pergi kepada seorang rumah si Puti ni. Lepas tu dia mengelilingi rumah si Puti tu untuk ambil anak si Puti tu. Tetapi puteri ni dia tak mau serahkan anak dia. Dan dia tak indahkan orang-orang rakyat-rakyat tu lah mengelilingi rumahnya.
Lepas tu dah kelamaan benda tu duduk berlarut, puteri ni pun mungkin rasa tak selesa, rimas, dan puteri ni pun bagilah anak dia. Tapi dengan dia meninggalkan satu pantang larang. Kalau gini kita boleh baca, kalau kamu berkehendak juga ada pantang larangnya. Pantang larangnya berbunyi macam ni. Anak dan keturunan beta tidak boleh memijak tanah, naik buayan dan menyentuh bunga sampai umurnya 13 purnama. 13 purnama ni maksudnya 13 bulan bukan 13 tahun. Okey, pantang larangnya ni tak boleh pijak tanah. So maksudnya kalau kita tahu kan, kalau baby tu kalau setahun lebih tu mungkin ada yang dah boleh berjalan. Sebab ni 13 kan, 13 mungkin setahun sebulan. Mungkin dah ada yang boleh berjalan. So mereka tak boleh letak anak mereka macam jalan atas tanah. Rumput pun tak boleh. Sebab kat sini mereka kata, kan saya baca yang ni, dia kata yang pijak tu nanti mungkin dapat allergi tak silap. Sebab kat sini dia kata tu satu lagi menyentuh bunga, betul, menyentuh bunga tu akan menyebabkan alahan terhadap bunga. Sebab tu mereka puteri ni pantang membuat pantang larang, anak yang belum umur 13 bulan tak boleh sentuh bunga dan pijak tanah. Mungkin sebab mereka buat macam tu, sebab satu alahan tu lah, satu lagi sebab kaki tu mungkin kotor, kuman dan sebagainya lah. Lepas tu naik buayan ni tak boleh. Kalau kita tahu kan orang zaman sekarang kan kita beli buayan, letak. Lepas tu kalau kita nak tidakkan anak tu, kita letak dalam buayan tu. Lepas tu kita buai buayan tu sampai dia tidur lah dalam buayan tu. Tapi orang rawa ni dia tak gunakan buayan. Dia cuma tidakkan anak dia. Dia pun letak mungkin dia pun beli toto untuk baby tu kan, letak bantai. Dia pun tidakkan anak tu kat lantai lah. Dia pun tak gunakan buayan. Lepas tu puteri dia kata kalau mereka ingkar, tunggulah bala datang menimpa. So orang rawa ni sampai sekarang lagi masih tak ingkar lagi pantang larang ni lah. Dan zaman sekarang ni masih ada lagi yang buat macam ni. Dan sebab pantang larang ni dia akan berkait dengan adat. Sebentar lagi Ali akan cerita tentang adat dia lah. Dia ada orang kata apa, kaitan lah. Sebab tu saya letak sumpah keturunan dulu, baru saya letak adat. Sebab tadi kalau saya buat adat dulu, lagi sumpah keturunan saya letak lepas dia, lagi jadi tak faham. So saya letak ni dulu. Okey. Lepas tu juga raja kamu mangkat, hendaklah 7 orang mendadah air mandian mayatnya dan 7 lagi melompat keluar dari tingkap dan mencacap tombak di tanah. Okey, kat sini maksudnya macam kan kita nak mandikan jenazah tu dan air tu 7 orang tu dia kena tadah. Tadah banyak mana tu saya tak jumpa pun dekat ni, tapi kena tadah lah. Tadah 7 orang tu dan 7 lagi kan. Kalau rumah-rumah orang dulu-dulu kan dia tingkap dia macam jendela tu kan, buka. Dia 7 orang tu kena terjun ke bawah dan pegang tombak dan cucuk di tanah, tikam di tanah. Lepas tu sampai sekarang ni saya tak tahu sebab bab yang raja mangkat untuk keturunan rawa ni saya tak apa tahu, sebab saya tak apa nak ni sangat bab keturunan raja ni. Tapi yang adat ni nanti sampai sekarang lagi masih dilakukan oleh orang-orang rawa ni. Dan saya serahkan slide ini kepada Ali untuk cerita tentang adat. Cara berjojak itu melatih bayi berjalan di atas tanah dilakukan setelah bayi berumur 13 bulan. Setelah cara bayi itu selesai, dia akan dimandikan di luar rumah, diakhiri dengan memberi makan tuan rumah. Tuan rumah menjamu para tetamu dan juga jojak. Pilihan sajian adalah pulut kuning dan ayam panggang yang juga sebagai pengeras, iaitu bayaran kepada tukang jojak.
Upacara ni dilaksanakan pada waktu antara 1 hingga 15 hari bulan dalam kalender Hijrah. Bayi dilatih berjalan di atas 3 jenis tanah serta beberapa jenis bunga. Gong dipalu dan mercun dibakar mengiringi upacara tersebut. Barangan keperluan ialah masing-masing 1 piring kecil berti, beras putih dan keras beras kuning, 3 ketul tawar, 2 biji limau nipis, 3 batang lilin, 1 ketul tanah liat, 1 ketul kemenyan, 2 mangkuk nasi yang diisi air, 1 tepak siri yang diisi lengkap, 1 ketul kunyit hidup dan 1 bekas perasapan. Kesemua bahan tersebut diletakkan di dalam satu talam yang berlapis kain kuning langit dan kain menutupi lantai juga berwarna kuning. Bayi diwajibkan memakai inai dan memakai pakaian berwarna kuning, manakala bayi lelaki diwajibkan memakai keris. Next. Ni dia punya. Next. Seterusnya adalah makanan tradisi kaum Rawa. Kelemai adalah sejenis kuih yang seakan-akan dodol yang menggunakan bahan seperti tepung pulut, gula merah, santan, kerisik, teh minyak dan gula putih. Cara pembuatannya ni sama seperti membakar lemang dan yang membezakannya cuma bahan-bahan yang digunakan. Proses penyediaan bahan untuk membuat kelemai memerlukan tempoh masa yang lama kerana bahan yang disiap diadun perlu diperap selama 3 hari sebelum dimasukkan ke dalam bulu untuk dibakar. Proses penyediaan bahan untuk membuat kelemai memerlukan tempoh masa yang lama kerana bahan yang siap diadun perlu diperap selama 3 hari sebelum dimasukkan ke dalam bulu untuk dibakar. Next. Bulu membuat kelemai dibuang kulitnya terlebih dahulu berbanding dengan bulu lemang yang dibakar dengan keadaan asal. Kelebihan kelemai selain daripada rasa yang enak, dia boleh tahan lama sehingga beberapa bulan berbanding dengan lemai yang tidak tahan lama. Penyediaan bahan yang cara membakar kelemai juga perlu mengikut cara yang betul supaya kelemai yang enak dapat dihasilkan. Proses menghasilkan kelemai bukan satu kerja yang mudah, oleh itu tidak merupakan adat tradisi masyarakat Melayu, Rao, penduduk kampung Sungai Itik, Gunung Masa dan kawasan sekitar Kopeng, Perak terus menyediakan kelemai untuk tujuan mengekalkan makanan tradisi ini supaya tidak ditelan arusan zaman. Saja dari kami. Sekian. Terima kasih. Sir. Ya. Saya nak tambah sikit lah. Ya. Okay, kalau kita tengok tadi kan, ni pantang larang dah kan. 13 purnama, 13 bulan. Okey, ni adat dah. Adat ni, kalau kita tengok kat sini, bayi yang 13 bulan ni, dia kena ada upacara, iaitu upacara berjojok. Yang dia kita cukup umur 13 tahun, waktu dah antara 1 hari bulan hingga 15 hari bulan, mengikut kalender Hijriah. Dan bayi tu, adat dia kena ni lah, mandi, lepas tu bagi hijau tanah. Satu lagi adat berjojok ni dia sama, satu lagi dia nama dia apa, pantang tanah. Dia punya pantang larang dia tu nama pantang tanah. Ni dia punya adat dia, upacara berjojok. Nampak 13 bulan. Lepas tu ada upacara adat dia. Sebab tu lah saya letak pantang larang dulu, baru adat keturunan. Dah itu sajalah. Terima kasih.